Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang saya kasih sekalian. Baiklah, hari ini kita akan menjalani ziarah dalam, di mana kita akan bergerak ke beberapa tempat lah. Okay, sebelum tu suka saya ingatkan kepada para jemaah sekalian, haji-haji dan hajah-hajah sekalian, apabila kita berada di bumi Madinah ni, perbanyakkanlah berselawat. Ada hadis Nabi yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang bermaksud Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam sejahtera dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Okay. Apabila kita berada di bumi Madinah ni, perbanyakkanlah berzikir, perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya tengok semua pun dah ada, semua pun dah bersedia. Marilah kita mulakan perjalanan kita. Hari ini kita bergerak dengan jalan kaki. Esok ziarah luar barulah kita menaiki kenderaan. Okey, sebelum tu marilah sama-sama kita menadah tangan memohon kepada Allah supaya dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jom. Baiklah haji-haji dan hajah-hajah sekalian, kita dah sampai ke destinasi yang pertama kita, iaitu Masjid Nabawi. Okey, kenapa masjid ini diberi nama Masjid Nabawi? Kerana Nabi sendiri yang membina masjid ni, sebab tu diberi nama Masjid Nabawi. Okey, asal kalau jemaah-jemaah sekalian nak tahu, asal tapak Masjid Nabawi ni adalah tempat pengeringan tamar. Tanah ni adalah milik dua orang anak yatim, iaitu Suhail dan Sahal. Baiklah, pada asal dia, dua orang anak yatim ni nak hadiahkan tanah ni kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tak nak. Rasulullah kata nak beli juga. Jadi Rasulullah membeli tanah ni dengan dua orang anak yatim tu dengan menggunakan duit Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, keutamaan Masjid Nabawi ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wala tushaddu rihal illa ila salasatil masjid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil Hadha. Yang bermaksud, janganlah kamu bersusah payah mengembara ataupun bermusafir bagi tujuan ibadah melainkan tiga buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Okay. Dan baginda juga ada bersabda, salatun fi masjidil hadha afdal min alfi salatin fi ma siwa illa Masjidil Haram. Yang bermaksud pahala sembahyang di masjidku ini adalah 1000 kali lebih baik daripada sembahyang di masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Okey, hadis-hadis yang disebut ni jelas menunjukkan betapa besarnya pahala dan ganjaran kepada sesiapa yang menziarahi dan bersembahyang di Masjid Nabawi. Yalah, kalau haji-haji dan hajah-hajah sekalian nampak di belakang saya ni ada kubah berwarna hijau. Sekarang ni inilah satu-satunya yang tinggal kubah hijau di dekat bumi Madinah ni. Kalau dulu dekat perkuburan Baqi' tu penuh
penuh dengan kubah hijau, tapi telah dirobohkan. Okey, kubah hijau ni adalah tanda di mana rumah Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di bawah kubah hijau ni terdapat 3 orang istimewa, di mana Allah kata manusia pertama dibangkitkan di akhirat nanti. Siapa 3 orang istimewa ni? Yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, kalau daripada luar, inilah kubah hijau ni lah. Kalau kita nak tahu, bawah tu adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk kat dalam, kita akan nampak pintu emas. Pintu emas, ya, itulah dia ada tulis atas tu Rasulullah. Itulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah makam Rasulullah terdapat makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sebelah makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah makam Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Okey, kedudukan makam 3 orang istimewa ni seperti tangga. Mula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelah baginda tu kepala Sayyidina Abu Bakar selaras dengan bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelah makam Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Kedudukan dia, kepala Sayyidina Umar selaras dengan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia macam tangga. Okey, nanti bila kita masuk dalam, bila kita berhadapan dengan bila kita sampai di depan makam Rasulullah SAW, kita berhadapan dengan makam baginda, kita bagi salam. Kita bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Berarti kita bergerak ke makam Sayyidina Abu Bakar, kita bagi salam. Kita bergerak ke makam Sayyidina Umar Al-Khattab pun kita bagi salam. Baiklah, apa lagi ada dalam Masjid Nabawi ni? Dalam Masjid Nabawi ni Nabi bersabda, ma baina baiti wa minbari raudatu min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Yang bermaksud, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman-taman syurga, dan mimbarku terletak di atas kolamku. Taman-taman syurga yang Rasulullah bagi tahu tu adalah Raudhah. Okey, apa yang ada dalam Raudhah ni? Dalam Raudhah ni terdapatnya mimbar Nabi. Mimbar Nabi, mihrab Nabi. Mihrab Nabi ni adalah tempat di mana Nabi menjadi imam dalam setiap solat. Dalam setiap solat jemaah, Nabi menjadi imam. Baik, dalam Raudhah ni juga saya nak ceritakan tentang tiang-tiang bersejarah. Yang pertama adalah Ustuwanah Sarir, yang bermaksud tiang katil. Tiang ni di mana Rasulullah SAW sendiri tempat Nabi berehat. Tempat Nabi berehat. Para sahabat Nabi ni dia hargai Nabi. Apabila dia nampak Nabi sedang duduk dekat situ, berehat dekat situ, dia tak akan kacau. Dia tak akan pergi dekat Nabi. Okay, seterusnya adalah Ustuwanah Haris, yang bermaksud tiang penjaga. Kisah di sini, salah seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ali, duduk dekat situ menjaga keamanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
selain daripada sebab tu selain daripada dipanggil tiang penjaga, dipanggil juga tiang Ali. Okey, selepas tiang Haris, belakang dia tu ada Ustuwanah Wufud. Ustuwanah Wufud ni iaitu tiang perwakilan. Tiang perwakilan ni di mana kalau ada siapa-siapa pemimpin atau utusan-utusan yang ingin berjumpa dengan Nabi, dia akan berjumpa dekat situ. Itu tempat dia. Okey, seterusnya daripada tiang Sarir tu, sebelah kanan dia ada Ustuwanah Abu Lubabah, iaitu tiang Abu Lubabah atau dikenali sebagai tiang taubat. Okay, kisah tiang ni adalah ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, Nabi mengutuskan Abu Lubabah ni kepada Yahudi Bani Quraizah ketika tu. Lepas tu Yahudi ni bertanyakan kepada Abu Lubabah, adakah mereka akan tunduk kepada Rasulullah? Jadi Abu Lubabah ni berkata ya, sambil beliau memberi isyarat tangan, ditengkuk macam tu. Jadi lepas pada kejadian tu, beliau menyesal, beliau rasa berdosa dan beliau minta isteri dia untuk ikat diri dia dekat tiang tu. Diikat diri dia dekat tiang tu selama 9 hari. Selama 9 hari. Isteri dia akan buka ikatan tu bila nak solat je. Lepas solat ikat balik dekat tiang tu. Jadi lepas pada Allah menerima taubat dia, para sahabat ni mengerumuni Abu Lubabah ni nak buka ikatan dia, tapi dia tolak. Dia kata dia ingin Rasulullah sendiri yang membuka ikatan dia. Jadi pada hari ke-9 tu, ketika nak solat subuh, Nabi menghampiri Abu Lubabah dan buka ikatan Abu Lubabah. Jadi itulah kisah tiang Abu Lubabah. Okey, seterusnya lepas pada tiang taubat ada Ustuwanah Aisyah, iaitu tiang Aisyah. Tiang Aisyah ni kisah dia, Nabi kata dalam masjidku, dalam Raudah ni ada satu tempat di mana bila siapa-siapa tahu kelebihan tempat tu, pasti akan bergilir-gilir undi untuk duduk dekat tempat tu. Tapi Nabi tak sempat untuk bagi tahu apa kelebihan tempat tu. Nabi dah wafat. Jadi para sahabat ni macam tertanya-tanya, di manakah tempat tu? Dia nak tahu tempat yang Nabi bagi tahu tu. Nabi maksudkan tu. Jadi para sahabat ni berjumpa dengan orang terdekat Nabi, iaitu Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi sendiri, dan bertanyakan tentang tempat tersebut. Jadi lepas pada tu, Sayyidatina Aisyah sendiri enggan bagi tahu para sahabat ni tentang tempat tu. Jadi dia Sayyidatina Aisyah ni ada berbisik sesuatu kepada anak saudaranya. Jadi lepas pada peristiwa tu, anak saudara dia ni sering duduk dekat tempat tu, kadang solat dekat tempat tu. Jadi para sahabat ni rasa tempat itulah yang Nabi maksudkan. Jadi itulah kisah tiang Aisyah tu. Okey, baiklah. Benda terakhir yang saya nak cerita yang ada dalam Masjid Nabawi ni adalah di belakang rumah Nabi ni ada satu tempat yang dipanggil Ahli Sufah. Ahli Sufah ni adalah tempat di mana para sahabat berkumpul dan tidur dekat situ. Para sahabat yang sementara menunggu, para sahabat yang tak ada kerja, sementara menunggu pekerjaan tu, sementara
dapat kehidupan yang lebih baik, dia duduk kat situ. Mereka ni adalah antara kaum muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Antara sahabat yang terkenal, yang sangat terkenal, yang juga duduk dekat tempat tu adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah ni dia masuk Islam agak lewat. Tapi dalam beberapa tahun je dia bersama Rasulullah, Abu Hurairah ni antara orang yang paling banyak mengingati hadis selepas Aisyah lah. Hebatnya Abu Hurairah ni, bila dia duduk dekat masjid tu, dia dapat tengok apa yang Nabi buat. Daripada dia kenal Nabi tu sehinggalah Nabi wafat. Jadi dan Abu Hurairah ni juga antara orang yang mempunyai hafalan yang sangat hebat. Yang sangat hebat berbanding pada sahabat yang lain. Sebab itulah Abu Hurairah ni juga dipanggil gedung hadis ataupun gedung ilmu. Itulah sedikit perkara kisah yang ada di Masjid Nabawi. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, bolehlah kita terus bergerak. Kita teruskan ziarah kita ni ke tempat seterusnya, iaitu perkuburan Baqi'. Alhamdulillah, sekarang kita berada di luar perkuburan Baqi'. Saya minta maaf, di perkuburan Baqi' ni bagi jemaah perempuan memang tidak dibenarkan untuk masuk. Untuk jemaah lelaki yang mana lepas ni yang nak masuk ke dalam, boleh masuk melalui pintu hadapan. Di tanah haram ni, setiap waktu akan ada orang yang meninggal. Jadi saya nasihatkan untuk jemaah lelaki, ambillah peluang solat jenazah. Lepas pada habis solat tu, ambillah peluang usung jenazah daripada masjid ke perkuburan. Jenazah yang dikebumikan di perkuburan Baqi' ni, insya-Allah adalah ahli-ahli syurga. Jadi ambillah peluang, semoga kita yang buat amalan tu dapat memperolehi kebaikan daripada amalan tu. Pertama sekali, bila kita menziarahi perkuburan ni, kita bagilah salam. Dalam bahasa Arab dia yang panjang, Assalamu ala ahli diyar minal mu'mini wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahahikum nas'alullaha lana wa lakum afiyah. Yang bermaksud, salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kampung daripada orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan mengikuti kamu. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang pergi dahulu dan yang mengikuti kemudian. Kami memohon kepada Allah kesejahteraan bagi kamu dan kami. Kalau tak tahu salam yang panjang, ada salam yang pendek, iaitu Assalamualaikum ya ahli kubur, yaghfirullahu lana wa lakum. Yang bermaksud, selamat sejahtera ke atas kamu wahai ahli kubur, semoga Allah mengurniakan keampunannya ke atas kami dan ke atas kamu. Menziarahi perkuburan ini juga adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering menziarahi perkuburan Baqi', dan Nabi sentiasa berdoa kepada ahli-ahli Baqi'. Nabi mengajar umat Islam untuk sentiasa mengambil iktibar daripada keadaan mereka yang telah mendahului kita.
Dan antara perbuatan terakhir baginda sebelum baginda wafat adalah menziarahi perkuburan. Nabi sakit kepala setelah berulang alik pergi ke perkuburan Baqi'. Jadi setelah berulang alik tu Nabi rasa sakit kepala dan Nabi demam selama 2 minggu. Minggu pertama tu Nabi kuat lagi. Minggu kedua tu Nabi dah tenat dan Nabi wafat. Okay, di perkuburan Baqi' ni terdapat perkuburan para sahabat. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak diketahui. Okay, secara umumnya cita-cita umat Islam bila datang di sini adalah nak mati dekat sini, nak dikebumikan di perkuburan Baqi'. Nabi SAW ada bersabda yang bermaksud, siapa yang rasa mampu nak meninggal dekat Madinah, maka mintalah dengan Allah, berdoalah semoga Allah meninggalkan kita dekat sini. Kelebihan dia adalah dikebumikan dekat dengan Nabi. Di mana setelah kita dibangkitkan di akhirat nanti, kita mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW di saat orang lain tercari-cari di mana Rasulullah. Baik, di sini pun terdapat satu kisah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau minta dengan Allah supaya dimatikan dalam keadaan syahid dan dimatikan di Madinah. Dua benda ni sangat-sangat susah nak dapat. Sebab itulah Madinah ni termasuk kota suci bagi umat Islam selepas pada Nabi buka Madinah ni. Lepas pada Nabi buka Madinah ni kurang dah berlakunya peperangan. Kalau ada pun di luar Madinah. Tapi dengan doa Sayyidina Umar ni, Allah masukkan seorang musuh Islam ke dalam Madinah dan menikam Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar sedang solat. Jadi dua-dua doa Sayyidina Umar ni Allah kabulkan, iaitu mati syahid dan mati di Madinah. Jadi saya nak kaitkan dekat sini adalah kita sendiri tak tahu bila ajal kita. Jadi perbanyakkanlah berdoa supaya Allah matikan kita dekat sini, kita dikebumikan dekat sini, dekat dengan Nabi. Semoga dapat di akhirat nanti kita dapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Baik, di perkuburan Baqi' ni kira-kira ada 10,000 para sahabat yang meninggal di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi' ni. Dan di sini juga terdapat perkuburan isteri-isteri baginda, puteri-puteri baginda dan ahli keluarga Rasulullah SAW. Okey, baiklah, itulah sedikit tentang perkuburan Baqi'. Kepada jemaah lelaki yang nak masuk boleh masuk melalui pintu hadapan. Saya bagi masa 20 minit. Lepas tu berkumpul kat sini balik. Dan untuk jemaah perempuan, bolehlah nak ambil gambar ke, jalan-jalan ke, nanti lepas pada 20 minit kita berkumpul kat sini balik untuk gerak balik ke hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jemaah sekalian. Okay, hari ini seperti jemaah sedia maklum, hari ini kita akan menjalani ziarah luar. Kita akan menziarahi beberapa tempat bersejarah. Antaranya adalah Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid 7 dan Bukit Uhud. InsyaAllah nanti pukul 7.30 kita akan bergerak ke Masjid Quba. Alhamdulillah, kita dah sampai di Masjid Quba. Di belakang saya ni adalah Masjid Quba. Masjid ini adalah masjid yang pertama
dibina dalam sejarah Islam atas dasar takwa dan iman. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108 berkaitan dengan Masjid Quba, yang bermaksud sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersolat di dalamnya. Jadi kan semalam saya dah pesan ambil wuduk siap-siap dekat hotel. Jadi kita terus datang ke sini, kita masuk ke Masjid Quba dan kita solat sunat 2 rakaat. Ini kerana Rasulullah ada bersabda yang bermaksud sesiapa yang berwuduk di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba untuk bersolat akan diberi ganjaran pahala seperti pahala menunaikan umrah. Baik, Masjid Quba ni dibina pada 8 Rabiul Awal bersamaan 23 September 622 Masihi. Masjid ni dibina sebelum Nabi sampai di Madinah. Rasulullah singgah di rumah sahabat yang bernama Talhah. Rasulullah singgah untuk melawat sahabat tu. Lepas tu Rasulullah pergi ke rumah Kalsum. Rasulullah duduk dekat situ selama 4 hari sementara pembinaan Masjid Quba ni. Itulah sejarah pembinaan Masjid Quba. Selepas ni kita akan bergerak ke Masjid Kiblatain. Alhamdulillah, kita dah sampai di Masjid Kiblatain. Saya akan ceritakan sedikit sejarah tentang Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain ni diberi nama kerana dia mempunyai 2 arah kiblat. Yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis dan yang kedua adalah menghadap ke Kaabah. Di mana sewaktu Rasulullah tiba di Madinah, baginda diarahkan supaya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Solat tu menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ramai di Madinah waktu tu adalah kalangan Yahudi. Kalangan Yahudi ni di mana memang kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Baik, dengan perbuatan Nabi tu, dengan tindakan Nabi tu, kaum Yahudi gembira. Tapi Rasulullah lebih suka, lebih gembira apabila arah kiblat tu menghadap ke arah Kaabah. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya arah kiblat tu ditukarkan daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Dalam tempoh Rasulullah berdoa kepada Allah, waktu tu kaum Yahudi mengejek baginda kerana mengejek baginda dengan berkata, Muhammad menentang ajaran kita tetapi solatnya mengikut kiblat kita. Jadi Rasulullah berdoa selama 16 ke 17 bulan. Lepas pada itulah barulah Allah turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang bermaksud sesungguhnya kami melihat muka kamu sering mendongak ke langit, maka benar-benar kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palinglah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana sahaja kamu berada. Palingkanlah muka kamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang yakni Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahawa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka, dan Allah sekali-kali tidak lengah daripada apa yang mereka kerjakan. Lepas pada turunnya ayat tu, maka pertukaran arah kiblat pun berlakulah. Itulah sejarah pembinaan Masjid Kiblatain ni. Alhamdulillah, kita dah sampai di pekarangan Masjid 7.
Okay, kenapa masjid ni dipanggil Masjid 7? Okay, kerana di sekitar Jabal Silat ni terdapat beberapa buah masjid. Terdapat beberapa buah masjid yang dibina pada zaman Rasulullah SAW. Okay, masjid yang masih kekal sehingga ke hari ini terdapat 5. Yang pertama adalah Masjid Salman Al-Farisi, yang kedua Masjid Umar Al-Khattab, yang ketiga Masjid Ali bin Abi Talib, yang keempat Masjid Sa'ad bin Mu'az, kini dikenali sebagai Masjid Fatimah Az-Zahra. Okay, dan juga Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Okay, di Masjid 7 ni juga berlakunya satu peperangan yang diberi nama Peperangan Khandaq. Itulah sedikit kisah tentang sejarah tentang Masjid 7 ni. Alhamdulillah, kita dah sampai di Bukit Uhud. Okay, saya akan ceritakan serba sedikit tentang Bukit Uhud. Okay, Bukit Uhud ni diberi nama kerana bukit ini adalah bukit terbesar dan terpanjang di Tanah Haram Madinah. Dan Bukit Uhud ni juga adalah pinjaman daripada Allah, pinjaman dari syurga yang diletakkan di bumi Madinah. Dan Rasulullah juga ada bersabda yang bermaksud, Ya Allah, aku mengharamkan bumi di antara 2 batu hitam, yakni sempadan Madinah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami dalam cupak dan gantang mereka. Bukit Uhud ni juga terdapat keistimewaan tersendiri, iaitu daripada seorang sahabat, Anas radhiyallahu anhu, telah berkata, saya keluar bersama Rasulullah ke Khaybar berkhidmat untuk baginda. Setelah pulang menuju ke Madinah, sesudah ternampak Bukit Uhud, baginda Rasulullah SAW bersabda, hada jabalun yuhibbuna wa yuhibbuhu, yang bermaksud bukit ini, yakni Bukit Uhud, mencintai kami dan kami mencintainya. Okay, itulah sedikit kisah tentang tentang Bukit Uhud. Jadi para jemaah, siapa yang masih larat, bolehlah naik bukit ni. Baiklah para jemaah, diberi masa selama 15 minit. Lepas tu berkumpul di sini balik untuk kita bergerak balik ke hotel.